Sampai tengok ya, istidraj ya. Masih bincang tentang istidraj. Istidraj adalah yang berbentuk macam nikmat, tetapi itu adalah sebetulnya tanda murka Allah Ta'ala. Macam nikmat, macam bagus, macam anugerah, macam dapat kebaikan, macam dapat keuntungan. Tapi yang menerima tu orang yang tak layak, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala beri? Yang Allah Ta'ala beri itu bukan nikmat. Yang Allah Ta'ala beri itu setakat dunia saja, zahir saja. Pujian orang, sanjungan orang, kemewahan, zahir saja, bukan hakikat dengan keridaan Allah Ta'ala. Yang nama nikmat itu ialah dengan keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang nama nikmat itu akan menjangkau sampai ke akhirat nanti, kekal nikmatnya. Tetapi kalau yang setakat di dunia saja kemudian direntap oleh Allah Ta'ala, itu namanya istidraj. Apatah lagi datangnya benda itu berserta dengan murka Allah, kerana orang yang mendapat nikmat ni orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu namanya istidraj, na'udzubillah ya. Dan istidraj boleh jadi berbentuk macam-macam, berbentuk agama sekalipun, berbentuk boleh hafal Quran sekalipun, boleh berbentuk boleh syaramah, boleh syarahan, boleh ceramah, boleh kuliah sekalipun. Allah, tapi kalau bukan dengan rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan murka Allah Ta'ala, tak guna semuanya itu. Istidraj paling ditakuti oleh orang-orang salih. Nabi nak elak istidraj macam mana? Kena jadi orang yang selalu sedar diri, selalu sedar diri, orang yang tak layak. Begitu dapat nikmat, mensyukuri, dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Begitu dapat anugerah, syukuri, kembali kepada Allah Ta'ala. Dan sedar diri kita lemah, sedar diri kita jahat, maka itu tak jadi istidraj dihadapkan ya. Baik. Dan tatkala sudah engkau ketahui akan ia, makna istidraj dan tipu Allah Ta'ala bagi hamba-Nya yang telah aku sebutkan akan dia, maka yang terlebih baik bagi hamba ini bahawa tiada berpegang dia atas banyak waktunya dan banyak kebajikannya dan banyak amalnya dan banyak ilmunya, dan beberapa daripada orang yang engkau lihat akan dia pada rupa orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, padahal ia daripada Allah Ta'ala, daripada orang yang ditolakkan daripada pintunya dan putus asa daripada rahmatnya. Allah. Jadi berapa banyak. Kalau gitu apa? Jangan bergantung dengan amal kita, jangan bergantung tentang waktu kita, jangan bergantung dengan khidmat kita. Aku sudah khidmat sekian, aku sudah amal sekian, aku sudah buat sekian panjang, sekian lama, sekian bulan, sekian tahun waktu kita. Semua kita jangan pandang. Semua itu adalah dari Allah. Kita buat untuk kembali pada Allah, buat untuk kembali pada Allah Ta'ala. Diterima oleh Allah Ta'ala dah cukup baguslah. Jangan kita rasa wah aku orang yang dah mampu ini, dah buat ini, dah buat ini. Semua kita rasa itu anugerah pada Allah Ta'ala bagi kita orang yang layak ya. Na'udzubillah, ini tanda kita ditipu oleh Allah. Tanda Allah murka kepada seorang ya. Allah beri 3 dalam waktu yang sama, Allah Ta'ala cabut yang 3 dalam waktu yang sama tau. Pertama sekali Allah Ta'ala berikan dia boleh bergaul dengan orang-orang alim. Kita nak campur orang alim pun susah ya. Ada habib-habib datang, ada kiai datang, nak dapat salaman pun susah. Dia boleh campur dengan orang alim, sebaris dengan orang-orang alim. Tak orang sebut kecuali dia sebagai orang alim. Tak dalam barisan orang alim kecuali dia ada. Tapi Allah Ta'ala cabut apa keahliannya. Di sisi orang ingatkan dia orang alim, dan dia pun sangka dia orang alim. Kalau ada orang alim, didudukkan sebarisan. Kalau senarai orang alim, nama dia pun ada keluar juga. Tidak orang panggil dia macam orang panggil orang-orang alim. Tidak orang-orang alim ada murid banyak, dia kadang ada murid lebih banyak. Dan dia rasa habislah, tak ada siapa pun tak sangka dia orang alim. Allah, tapi Allah Ta'ala cabut keahlian. Pasal apa? Akhlaknya tak sama, niatnya tak sama, tujuannya tidak sama, rendah hatinya tidak sama. Maka dia Allah Ta'ala cabut keahlian, bukanlah. Walaupun duduk sama sekali, walaupun sama sekali, bukan dia di kalangan orang alim. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan dia ilmu, amal yang banyak. Kita nak buat 2 rakaat pun susah ya. Dia boleh banyak amal. Amal apa? Amal mengajar, amal sembahyang, amal bangun malam, amal puasa, amal itu, amal ini. Banyak dia dapat. Tetapi Allah Ta'ala cabut apa? Ikhlas. Kalau tak ikhlas, ada hasil tak? Tak ikhlas macam mana? Dia rasa ujub. Aku kok dah buat. Aku kok begini. Aku kok begini. Aku. Dia bergantung pada amal dia. Dia bergantung pada pencapaian dia. Dia rasa bahawasanya dia dah buat. Allah Ta'ala cabut ikhlas, tak ada hasil lah. Yang ketiga, Allah Ta'ala berikan dia bijaksana. Oh, kalau dah cakap orang boleh nangis, kalau dah cakap orang boleh tobat. Tapi Allah Ta'ala halang dia daripada mendapat manfaat
daripada hikmah yang ada pada diri dia sekali. Jadi apa yang hikmah yang ada pada diri dia, orang boleh dapat, dia tak boleh dapat. Itu tanda orang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia ditipu oleh Allah kerana dia menipu Allah Ta'ala. Dia pakai gaya cara orang ibadat pada Allah. Dia buat penampilan macam orang ibadat pada Allah, tetapi dia tidak takwa kepada Allah. Allah beri apa yang dia nak. Iaitu apa? Dia nak nama. Apa dia nak? Pandang orang. Apa dia nak? Ayamkan hati dia. Allah beri. Tapi Allah Ta'ala tak beri kepada dia apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasih-kekasihnya, ya. Padahal ia daripada Allah Ta'ala, daripada orang yang ditolakkan daripada pintunya dan putus asa daripada rahmatnya. Padahal tiada mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala itu terkadang memperhasi ia akan seterunya dengan pakaian awlianya. Ya. Dah baca ni belum? Dah memang hari ni surat ni ya? Betul ya? Jadi Allah Ta'ala memperhiasi musuhnya seterusnya dengan pakaian awlianya. Apa yang wali dapat, dia dapat. Kadang boleh terbang, sama-sama boleh terbang sekalipun. Allah Ta'ala tak heran ni, Allah Ta'ala boleh beri ya. Tetapi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada walinya sama ke tidak? Jauh sekali. Jauh sekali. Tapi kok macam sama? Ya, macam sama. Kenapa? Beri tidak dengan redha Allah Ta'ala, ia jauh berbeza. Kenapa? Tapi kok macam sama? Pasal orang yang dapat dengan berserta redha Allah, berserta orang yang ahli ibadat dengan orang bukan ahli ibadat, tak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Adakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tak sama. Tak sama. Maka anugerahnya walaupun macam nampak macam sama, tak sama. Kedudukannya nampak macam dia lebih tinggi pun tak sama. Apa lagi? Pemberian Allah Ta'ala nampak macam sama, tak sama. Ya, baik. Kemudian mengambil ia akan dia pada akhir pekerjaannya kepada seterusnya juga, dan terkadang mempakaikan ia akan awlianya dengan pakaian seterusnya. Kemudian mengembali ia akan dia pada akhir pekerjaannya kepada hakikat hampirnya juga, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu menzahirnya akan awlianya itu akan sifat seterusnya, dan menzahir ia akan atasnya seterusnya akan sifat awlianya. Kemudian mengembali ia akan mereka itu kepada hakikat maklumnya. Allah. Kadang wali-wali Allah Ta'ala pasangkan dalam sifat seterusnya. Seterusnya apa? Macam orang tak sembahyang nampaknya. Macam orang tak ada ilmu nampaknya. Bahkan kadang nampak macam orang gila, kadang nampak. Bahkan tidak sedikit orang-orang wali Allah Ta'ala, orang bilang dia syirik. Tak sedikit orang saleh, orang mukmin, ahli sunnah jamaah, orang tuduh syiah. Allah. Tidak sedikit orang bikin amal, wirid dan zikir apa semua, orang sebutkan dia apa? Ajaran sesat. Allah, semua itu begitu ya. Yang bahkan memang yang ada zahirnya bukan orang ahli nampak orang ahli dalam agama sekalipun. Macam orang biasa saja. Bahkan orang nampak macam orang jahat dengan t-shirtnya, dengan apanya, umpamanya lah ya. Tapi dia wali tak? Dia wali. Akhirnya Allah Ta'ala kembalikan pada hakikatnya. Akhir hayatnya. Dan akhir hayatnya, kadang-kadang sampai akhir hayatnya dimastur. Masuk barzah baru tercengang-cengang orang, dia ni wali rupanya, dia ni musuh Allah rupanya. Allah, baru hakikatnya baru ketahui ya. Di dunia Allah Ta'ala camouflagekan, Allah Ta'ala tutupkan. Sebab itu ya, di antara perkara yang dirahsiakan Allah Ta'ala ialah pada wali-walinya di kalangan hamba-hambanya. Begitu juga Allah Ta'ala rahsiakan orang-orang jahat di kalangan orang-orang baiknya. Di kalangan orang-orang awam ada walinya, ada orang istimewanya. Allah Ta'ala tutupkan sehingga orang tak sangka dia wali, orang panggil dia, orang buat musuh dengan dia. Bahkan orang cemoh dia, orang suudzon dengan dia. Padahal dia wali yang Allah Ta'ala sembunyikan. Begitu juga yang ada orang sanjung dia, salam dia, hormat dia, minta approve dia, minta apa dia, tapi dia musuh Allah sebetulnya. Dan dia pun sangka dia orang ahli Allah. Berlindung sama Allah Ta'ala. Semua tu kena tipu daya Allah Ta'ala. Akhir hayat nanti tengok macam mana kau. Macam mana kita semua nanti. Akhir hayat baru tengok hakikat kita sebenarnya. Orang diterima Allah ataupun tidak diterima Allah. Ya.
yakni diketahuinya pada azali, dan terkadang memperhiasi ia akan seterusnya dengan perhiasan kepeliharaannya, padahal ia sabit di dalam ilmunya daripada orang yang ampunya laknat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, Allah menghiasi seterusnya dengan perhiasan orang yang terpeliharanya. Dia orang jahat tau. Dia orang jahat, dia ada dosa besar. Tapi Allah Ta'ala pelihara, hiasi dia dengan kepeliharaan. Tak nampak pergi kelab malam, tak nampak umpat orang, tak nampak suka gaduh, selalu tampil di masjid, selalu tampil di kuliah, bahkan dia yang mimpin. Tapi dia seteru Allah. Pasal apa? Tak nampak ikhlasnya. Tak nampak ikhlasnya, benda-benda batin itu ya. Tak nampak khaufnya. Tak nampak rasa cemas terhadap horornya. Begitu ya. Maka dia dihiasi Allah Ta'ala macam orang terpelihara. Untung ya, pulang dari muda sampai ketua nampak taat. Rupanya pulang dari muda sampai ketua dalam maksiat. Allah ya. Allah Ta'ala tutup ya. Sebab itu ada negeri akhirat ya. Akan nampak nyata betul tak betul, siapa yang betul, siapa yang tak betul ya. Itu yang ditakuti oleh orang saleh ya. Takut nak cemoh orang sebagai jahat, takut nak cap orang sebagai jahat. Semua dia husnuzan aja. Husnuzan, kalau boleh dengan orang tu nampak tak baik pun dia korek-korek baiknya. Takut sekali dia tersuudzon pada orang yang memang Allah Ta'ala punya ahli. Cuma Allah Ta'ala tutupkan saja. Allah Ta'ala tutupkan saja ya. Begitu ya. Sampai orang yang macam pandangnya orang macam tak ada apa benda macam kita ni pun dia baikinya, dia gaulinya, sebab dia husnuzan dengan semua orang. Dengan semua orang. Dia takut sekali begitu ya. Baik. Yakni jauh daripada rahmat Allah. Kerana inilah memperhiasi Allah Ta'ala akan Syekh Bal'am itu dengan beberapa alamat awliya dan dengan beberapa keramatnya, padahal ia daripada Allah Ta'ala, daripada orang yang celaka dan mengkaram oleh Allah Ta'ala. Quran itu di dalam laut nikmatnya, padahal ia daripada Allah Ta'ala, daripada orang yang dimurkai akan dia ya. Baik ya. Dan barang siapa melihat ia akan persuruhan rububiyah pada ketika berdiri ubudiyah, nescaya untung ia daripada dirinya dan menerima pelihara ia dengan tolong Tuhannya, dan menyerah ia segala pekerjaannya kepada Tuhannya. Maka ketika itu sejahtera ia daripada daripada bala istidraj. Iaitu apa ya? Dia melihat akan perusuhan rububiyah pada ketika berdiri ubudiyah. Itu apa? Ketika dia yang ibadat tapi dia pandang Tuhan. Dia yang ibadat, dia yang rukuk, dia yang sujud, dia yang bangun malam, dia yang belajar, dia yang mengajar, tapi dia pandang semua dari Tuhan. Tuhan yang bangunkan aku, Tuhan yang gerakkan aku. Alhamdulillah ya Allah, padahal aku hamba-Mu ya Allah. Kalau dia ngajar orang semua, Allah, mereka yang nak dapat ilmu Allah Ta'ala, maka aku digerakkan oleh Allah Ta'ala, dan aku buat ni pun dengan izin Allah Ta'ala, dengan gerak Allah Ta'ala. Semua dia bikin apa semua tu, dia pandang Allah yang punya gerak. Maka orang ini ketika dia tak bikin pun dia ingat Allah. Ketika dia tengah duduk kat rumah, ketika dia tengah tak ada mengajar, dia pun tengah, ini pun Allah punya takdir juga. Maka dia damping dengan Allah. Oh, kalau gitu beruntung dia. Yang ibadat dia, yang penat lelah dia, tapi yang dipandang Allah yang punya anugerah, Allah yang punya ketetapan, Allah yang punya atur terhadap hamba-hambanya, Allah yang berikan aku boleh begini dan begini dan begini, Allah yang menjalankan hambanya, Allah yang mentakdirkan hambanya. Dia pandang Tuhannya ketika dia beribadat kepada Tuhannya, beruntunglah dia ya. Terlepas daripada istidraj. Kenapa? Bukan dia tak rasa dia yang dapat nikmat, tapi dia rasa Allah yang buat atas hambanya ya. Terlepas daripada istidraj murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tanggungkan dia yang buat dia, tapi dia tanggungkan semuanya daripada Allah.
Takut sekali istidraj ya. Kalau istidraj tu automatik orangnya jadi munafik tau. Itu apa? Dia sebetulnya orang jahat, tetapi diberikan anugerah macam orang baik. Dia orang jahat, sejahat-jahat manusia, tapi dia rasa dia dapat anugerah macam orang baik keadaannya, tapi hakikatnya dia orang jahat. Munafik tu namanya ya. Takut sekali ya. Hai anak Adam, ketahui olehmu bahawasanya istidraj ahli dunia itu cenderung dan tetap kepadanya dan sentiasa berpaling daripada Allah Ta'ala. Dan istidraj ahli ilmu itu menuntut kemegahan dan menuntut martabat yang tinggi daripada makhluk. Istidraj macam-macam pesen ya. Kita dah bilang ya. Istidraj ahli dunia itu cenderung dan tetap kepadanya dan sentiasa berpaling kepada Allah Ta'ala. Itu istidraj. Oh, ini syarikat saya, dari saya bujang sampai cucu saya dah bujang, saya yang handle. Oh, tetap atasnya. Tetap atasnya. Ini company, keuntungannya dari sejak saya mula buka kedai ini sampai sekarang tak pernah sekali drop. Istiqamah. Sentiasa naik. Grafnya awak tengok. Tahun 70 sekian, tahun 80 sekian, sampai sekarang dah tahun 2000 berapa masih naik. Tetap. Itu istidraj. Dia rasa nikmat ya, perniagaan orang semua jatuh, perniagaan kami masih tetap. Nikmat ya, orang punya rumah semua teruk-teruk, kita punya rumah mantap. Nikmat ya, kita dapat tinggal rumah batu, yang mana orang lain semua tinggal rumah atap. Begitu ya. Tunggu satu masa Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala rentap, dan juga baru dia rasa kena sentap. Allah ya. Istidraj orang ahli dunia tetap dengan kemewahannya, dengan itu semua, dan dia rasa wah, orang lain kena bala, aku tak kena. Na'udzubillah, berlindung sekali, berlindung. Masuk rumah orang kena banjir, dia tak kena banjir. Masuk rumah orang terbakar, dia tak kena terbakar. Tapi kalau dipandang semua daripada Allah, bukan daripada dia, itu bagus ya. Tetapi kalau dipandang itu, ini Allah Ta'ala beri kepada aku kerana aku ni baik, kerana aku ni bagus, kerana aku, itu istidraj. Istidraj orang ahli dunia tetap, hartanya tak ke mana, kedudukannya tak ke mana. Orang semua kena jolok jatuh. Aku pegang jawatan ini daripada umur sekian sampai umur sekian. Allah, tetap. Itu istidraj ahli dunia. Istidraj ahli ilmu menuntut kemegahan dan menuntut martabat yang tinggi daripada makhluk. Ahli ilmu punya istidraj ialah apa? Makin orang sayang dia, makin orang salam dia, makin orang nama dia masyhur. Dulu orang jemput dia dekat-dekat saja, sekarang orang jauh-jauh pun jemput dia. Allah, istidraj. Allah beri. Tak banyak orang dapat macam dia. Tak banyak orang dapat macam dia. Allah Ta'ala beri. Kenapa? Biar dia terpengaruh dengan kenikmatan dia sendiri. Disangka dia dah baik, disangka dia dah bagus. Takut sekali ya. Orang-orang salih paling takut kalau dapat ini. Lepas tu mereka lebih gembira kalau mereka duduk sendiri saja. Itu tak ada nampak nikmat. Itu mereka tahu hakikat diri mereka. Mereka takut setiap kali mereka dapat nikmat, mereka takut. Mereka takut ya. Dan istidraj ahli ijtihad itu takabur dan ujub dengan dia. Ahli ijtihad ya, ahli yang kuat ibadat, takabur dan ujub dengan dia. Kenapalah orang lalai ya? Bangunlah malam. Dengan dia rasa dia baik pada orang tu nak mentakabur. Kalau dia rasa wah, orang semua tidur, aku seorang bangun. Oh, tu takabur. Itu semuanya ya. Orang-orang ijtihad, orang yang kuat kuat ibadat ya. Dan istidraj murid itu melihat dia kepada pemberi dan karamah serta cenderung hati mereka itu kepadanya. Na'udzubillah. Orang-orang murid tu apa ya? Bukan murid sekolah ya. Muridlah orang yang nak menuju kepada Allah Ta'ala. Istidraj apa? Allah Ta'ala beri macam karamah. Pasal apa? Dia punya target memang aku punya wirid sekian, aku punya zikir sekian. Pasal apa? Kalau amal sekian dapat peluang mimpi jumpa Nabi. Kalau peluang dapat buat amal sekian, peluang terbuka hijab. Itu yang dia nak. Itu yang dia nak. Lepas itu jangan ya. Jadi seorang yang menuju Allah Ta'ala, istidrajnya adalah apa? Maqam dan kedudukan, karamah. Betul-betul Allah Ta'ala kasih dia istimewa. Jangan minta apa yang ada pada wali-wali kita nak.
Pasal apa? Saya nak takwa macam dia. Kau nak takwa macam dia ke kau nak dapat special macam dia? Allah Ta'ala tahu apa terselit dalam hati kita. Baik, jangan dapat jadi pengikut dia je sudahlah. Dapat jadi pencinta dia pun sudahlah. Jangan pengen, kalaulah aku jadi macam dia. Takut maksud kita lain. Jadi apa istidraj bagi seorang murid ialah apa? Dibukakan macam karamah. Apa itu yang diidam-idamkan dan itu yang dia dapat. Tapi dia dapat apa? Medal palsu. Bukan medal betul. Dan istidraj orang yang arif itu menuntut kaya mereka itu dengan ma'rifat. Orang yang arif, orang bijaksana ya, tuntut kaya. Tidak kaya, tiada kaya mereka itu dengan Tuhannya yang dikenal hingga jadi mereka itu bagi ma'rifat akan had dan ghayah dan nihayah. Maka mereka itu menyangka akan dirinya itu melengkapi mereka itu dengan ma'rifat. Allah, disangka dia dah sampai ma'rifat tau. Allah Ta'ala beri dia faham. Orang setakat tahu syariat, dia tahu hakikat sesuatu. Dia tahu ma'rifat lagi kenal Allah Ta'ala. Dan dia sangka itu adalah istidraj daripada Allah Ta'ala. Orang yang ada orang nak belajar hakikat, nak belajar makrifat, kadang-kadang Allah Ta'ala beri, tapi itu istidraj daripada Allah Ta'ala, sehingga dia rasa aku dah sampai ke muncaknya, aku dah sampai tahap ininya. Allah, itu wali-wali macam mana tinggi sekalipun Imam Haddad rasa dirinya paling banyak dosa, rasa dirinya tak ada apa benda. Imam Syafi'i kita sebut, aku suka orang baik-baik tapi sayang aku belum di kalangan mereka. Aku tak suka orang jahat, sayang aku masih lagi di kalangan mereka. Pasal apa? Dia tidak pandang aku sudah tahap sampai hakikat syariat, semua aku dah faham, fiqh aku dah faham, hakikat aku dah ngerti, dan aku dah kenal kepada Tuhanku. Dia tak rasa dia dah sampai itu. Tapi mereka ulang orang Tuhan dia makrifat. Tapi mereka tak rasa, mereka sedar begitu ya. Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala sengaja berikan, tapi sengaja jatuhkan dia. Dia tahu hakikat sesuatu. Seram ya. Dengan gini takut tak ya? Ini semua orang dapat istimewa tau. Hati-hati ya. Dalam internet banyak tau, dalam YouTube semua ya. Tanda-tanda anda diberkati Allah. Tanda-tanda anda mendapat anugerah Allah. Tanda-tanda anda orang pilihan Allah. Kau baca kau macam macam aku aja, itulah istidraj. Tanda tu istidraj. Tanda tu istidraj. Orang yang betul-betul dapat, dia tak nampak tanda, dia tak sedar tanda, dan dia tak tahu dia dapat, dan dia tak tahu ada tanda yang dia dapat pun. Hanya dia nampak tanda-tandanya aku ni masih derhaka. Tanda-tandanya aku ni masih lalai. Tanda-tandanya aku masih dalam senarai orang-orang jahat dan jelek. Kan banyak tanda orang dirahmati Allah, tanda orang pilihan Allah, dia pun tengok. Nampak tanda-tanda. Setiap tanda itu istidraj. Dan dia rasa aku ada tanda, maknanya aku iyalah. Aku ada tanda, maknanya aku iyalah. Setiap tanda itu istidraj. Setiap tanda itu adalah istidraj ya. Dia dapat macam-macam dan dia sangka dia dapat. Jangan cita-cita tinggi ya. Don't be too ambitious. Jangan cita tinggi. Konon-konon jadi orang yang wali. Konon-konon nak jadi orang yang ada boleh perkara-perkara yang pelik-pelik mencari bagi adat. Jangan ya. Bagi kita bilang, bermula dengan berguru, tak perlu cari guru yang ada perkara-perkara yang mencari bagi adat. Bahkan sangat-sangat diperlukan mencari guru yang tak ada mencari bagi syariat. Kalau tak nampak dalam diri itu dosa dan apa semua, cukuplah. Tak payah nampak dia boleh ada special, ada gitu. Yang orang tak boleh tidak. Kalau dengar orang ada special sikit aja, mesti nak pergi belajar. Ini macam punya guru, dia kalau seluk keluar batu hijau. Dia gini orang kalau seluk, itu orang berbun nak belajar semuanya. Tak mau. Begitu ya. Dia tak payah mencari gitu. Kenapa? Matlamat dia nak jadi macam guru dia. Allah beri. Ana sekarang dengan guru Ana dah lebih kurang tahu. Cuma batu dia besar sikit, batu Ana kecil sikit aja. Aku limpah aku dengan batu baru tahu. Allah, begitu ya. Allah semua. Dia pasal dia nak, dia dapat. Dia nak, dia dapat. Dia cari guru yang begitu. Jangan cari guru yang mencari bagi adat. Asal guru yang tidak mencari bagi syariat dan dapat mengajar kita syariat itu cukuplah. Dan menyedarkan diri kita bahawasanya kita hamba yang jahat. Itu cukuplah. Ya. Bermula tiap-tiap orang yang adalah martabatnya itu terlebih tinggi, nasihat adalah istidrajnya itu terlebih besar dan terlebih halus. Takut dia. Lepas tu orang wali, mereka selalu merasa diri mereka paling jahat, paling bodoh, paling itu, paling ini, semua-semua. Kita katalah tadi Imam Syafi'i kita, Imam Haddad kita,
Sama merasa diri mereka hamba yang berdosa, hamba yang berdosa. Baca kasidah-kasidah mereka yang kita selalu baca, anak-anak kita baca kasidah tu semua rintihan mereka, tahu, rintihan mereka rasa aku ni dosa, wahai Tuanku. Aku rindu orang saleh, aku kepingin nak tengok mereka, ya Allah. Padahal dia dah ketuanya orang saleh. Senantiasa rasakan diri dia begitu, ya. Berkata Ibn Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, berapa orang yang menyebut-nyebut Allah padahal ia lalai akan Allah. Betul. La ilaha illallah. Itu bukan ingat Allah, itu hanya ingat nombor. Ingat nombor. Pasal aku mesti nak zikir satu hari 3,000. Maka dia yang disebut bukan ingat Allah, dia hanya ingat la ilallah 1 kali, la ilallah 10 kali, la ilallah 100 kali, la ilallah 200 kali. Jadi hanya apa? Dia ingat hanya angka dia tu. Itu bukan zikir Allah, zikir angka. Itu bukan zikir Allah, zikir angka. Yang ada orang pula, kau amal-amal gini, kau akan capai martabat gini. Itu pun bukan ingat Allah, ingat martabat. Hatta Imam Ibn Atta'illah bilang, yang orang kalau baca ayat kursi ke apa, baca zikir pasal takut hantu, itu pun bukan zikir Allah, itu zikir hantu. Apa yang kau punya matlamat nak capai, itulah maknanya kau zikir itu. Itulah kau ingat dia sebetulnya. Kau gunakan dengan apa yang kau nak capai itu, kau gunakan mencapainya dengan apa? Dengan menyebut la ilaha illallah. Untuk martabat kau bukan hanya aku menyebutkan tiada Tuhan melainkan Allah, kerana memang tiada Tuhan melainkan dia, dan aku sebut kebesaran dia, dan aku sebut nama dia, dan aku sebut ketuhanan dia. Bukan. Kau yang sebut nama dia untuk aku capai angka. Aku sebut nama dia untuk aku capai sesuatu pelik. Aku sebut nama dia untuk aku capai satu makam. Begitu, ya. Dia berapa banyak orang ingat sebut Allah tapi dia lalai daripada Allah. La ilaha illallah. Banyak tapi bukan ingat. Apa yang berapa banyak baca? 1,000. Kau bukan ingat Allah. Selagi belum 2,000, belum 3,000 dia tak stop. Baru 2,900 pun dia belum happy. Dah 3,000 dah capai. Kau bukan sebut nama Allah, kau hanya sebut nombor. Dan kau bukan cari rida Allah, kau cari rida dirimu, kau puas hati. Dah kau capai 3,000 je, kau puas hati. Allah, na'udzubillah, ya. Banyak orang yang sebut nama Allah tapi sebetulnya dia lalai. Itu macam mana kau dia boleh faham? Orang yang begini yang tahu bahawa dia tahu hakikat. Bukan hanya tahu zahirnya saja. Syukur alhamdulillah kita dididik, ya. Ratib-ratib yang kita baca tu agak-agak boleh bawa kita bangga tak? Baca a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Agak boleh bangga tak? Anak kalau zikir la ilaha subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Anak kalau baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 3 kali. Agak boleh bangga tak agaknya? Biar kau baca 3 kali tapi yang kau sebut Allah, nama Allah, kebesaran Allah, daripada kau baca 3,000 kali tapi yang kau sebut hanya angka. Dari angka 1 sampai ke angka 3,000 kau dapat angka sahaja. Hati-hati, ya. Dan berapa orang yang mendakwa ia akan dirinya takutkan Allah padahal ia berani atas Allah. Takut nak buat dosa pada Allah. Takut, ya. Berani. Apa pasal? Berani apa? Tak berani pergi kelab malam. Tak berani nak umpat orang. Tapi berani apa? Berani merasa diri dah tak umpat orang. Berani merasa diri dah tak pergi kelab malam. Itu berani juga tu namanya. Berani. Kon-kon dia takut. Dia takut tak pergi kelab malam. Dia takut tak mengumpat orang. Dia takut tidak mencuri orang. Tetapi dia berani merasa bahawasanya aku orang dah tak umpat orang. Aku tak berani, tak tu namanya. Ya. Habis macam mana, ya, pening kita, ya. Habis kalau itu umpat orang, jangan umpat orang. Jangan umpat orang dan tak berani merasa diri dah tak umpat orang. Itu namanya wara'. Lepas itu dipeliharanya kita dengan ilmu, amal, ikhlas, khauf dan wara'. Wara' ini ialah apa? Merasa diri berdosa, takut dosa walaupun tak buat dosa. Tak pergi kelab malam tapi tak rasa diri tak pergi kelab malam. Rasa macam bila-bila aku boleh tercebur ke kelab malam. Tak umpat orang tapi tak rasa diri sudah aman daripada umpat orang. Tentang dalam aku tak umpat orang, aku dah terumpat orang. Tentang pagi aku tak umpat orang, petang aku dah umpat orang. Begitu, ya. Jadi kalau dia rasa dia takut pada Allah padahal dia berani dengan Allah. Berani merasa bahawa dia dah baik.
Berani merasa bahawasanya dia dah taat, dia berani tu namanya. Berani merasa bahawasanya dia orang yang takut pada Allah, dia berani tu namanya. Begitu ya. Halus ya, ini orang-orang faham hakikat punya makna ya, dalam-dalam gitu ya. Baik ya. Sebab itu kena belajar fiqah tuan-tuan ya. Kalau kita belajar fiqah, benda-benda gini kita dapat faham. Kalau kau tak dapat faham benda-benda gini, bermakna kau punya fiqah very weak. Dan kau kena belajar fiqah kau balik semula. Dan kalau fiqah pun kau tak faham, bermakna kau punya tauhid very weak. Kau kena belajar tauhid kau. Ya. Dan beberapa orang yang meminta kepada Allah padahal ia jauh daripada Allah. Minta kepada Allah, tapi sebetulnya jauh daripada Allah. Yang dia nakkan bukan daripada Allahnya tahu, dia nakkan benda yang dia nak mintakan tu. Maka dia dekat dengan Allah ke jauh? Benda yang dia nak tu lebih dekat lagi. Ya Allah, berikanlah aku rumah. Ya Allah, berikan aku lulus itu dan ini. Ya Allah, jadi dia nakkan Allah ke dia nakkan hajat dia? Jadi di mana yang lebih dekat dengan dia? Hajat dia ke Allah? Hajat dia, ya Allah. Dia ingat dia minta pada Allah, tapi dia jauh pada Allah. Takut dia? Bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah dan bukan dia nakkan Allah. Lepas tu orang salih-salih tak ada minta pun pasal dia diterima dari Allah. Apabila dia dapat Allah dulu sebelum dapat nikmat itu. Allah kau beri pada aku, bukan nikmat aku dapat dari Allah. Allah kau beri pada aku, Allah dulu dia sebut. Lepas itu apa? Isteri Firaun berdoa kepada Allah, ya Allah beri apa ini apa puteri Balqis, ya Allah berikan aku rumah di sisimu, beserta Sulaiman. Sebut Allah dulu, sebut Allah dulu, mintanya Allah dulu, tidak minta benda yang dia minta dulu. Takut-takut sangat dia tak berani minta, terima saja daripada Allah. Dan ini semua jangan buat kita bingung ya. Ini semua buat kita senantiasa waspada. Ini semua senantiasa buat kita senantiasa romongso. Ini semua buat kita selalu rasa takut dan cemas akan murka Allah. Ini semua buat kita rasa kita senantiasa lemah dan Allah Ta'ala senantiasa besar. Ini semua buat kita rasa hak mutlak ialah Allah. Aku tetap hamba paling jahat sekali. Baik ya. Dan beberapa orang yang membaca kitab Allah padahal tuli daripada ayat Allah. Baca kitab Allah tapi tak dengar. Tak ikut apa dicakap oleh Al-Quran. Allah. Baca kitab Allah untuk naikkan diri dia. Bukan untuk patuh kepada Allah, pandang kebesaran Allah. Berapa banyak orang masuk masjid bukan pandang kebesaran Allah, pandang kebesaran diri dia. Pasal masjidnya special sangat, cantik sangat. Berapa orang pergi Masjidil Haram rasa dia istimewa. Bukan Masjidil Haram ni istimewa, dia yang istimewa. Dia diistimewakan Allah sampai dia dapat masuk Masjidil Haram. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Alhamdulillah Rabbil Alamin.